Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dzakkirni ma nusitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan waktu yang Allah berikan kepada kita dapat kita sama-sama hadir di masjid ini untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah. Seterusnya bersyukur kita kepada Allah, Allah memberikan kepada kita ruang waktu untuk duduk sama-sama mendengar kuliah, mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan demikian Allah menjadikan hati kita semakin tunduk untuk mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati kita juga tunduk untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan demikian adalah sedikit sebanyak kita boleh tunjuk depan Allah Taala besok di hari akhirat. Inilah ada waktu maghrib dengan Aisyah ni aduk kat masjid, dengar-dengar kuliah kan, dengar-dengar pengajian agama. Moga-moga rahmat Allah tu turunkan kepada kita semua insya-Allah. Insya-Allah terima kasih kepada pihak masjid yang sudi jemput menggantikan. Sepatutnya ada kuliah malam ni, tapi ustaz tu mungkin ada keuzuran, jadi saya sekadar nasi tambah. Nasi tambah ni duduk kat tepi je. Kalau tak ada baru kita pakai. Itu nama dia nasi tambah kan. Kalau tak ada kita tambah lah. Itu nama dia nasi tambah. Jadi untuk malam ni santai-santai malam minggu. PM pun tak payah PM tepi dah. Kita dah balik PM tengah kan. PM kita dah ada. Jadi kita doakan yang terbaik lah untuk negara kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan pada kita semua. Tak kisahlah mana-mana pihak yang memerintah. Yang penting Islam itu agama kita terpelihara dengan sebaiknya insya-Allah. Kita doakan yang terbaik insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, just kita nak talaki sikit aja. Talaki qiraat. Biasa orang talaki Quran. Ni talaki qiraat lah malam ni. Talaki Quran dah biasa kan. Dan sini pun banyak qari-qari para qura'. Je malam ni kita nak talaki sikit qiraat. Santai-santai antara maghrib isya malam ini. Okey Jadi kalau kita tengok dalam disiplin ilmu kita berkenalan sikit dengan qiraat. Dah biasa dengar lah tuan-tuan ni kan. Qiraat ni dah biasa dengar. Kalau kita katakan ilmu qiraat, ilmu qiraat tulisan saya ni tak cantik. Okey, ilmu qiraat. Ilmu qiraat ialah satu disiplin ilmu bacaan Quran. Orang tahulah kita ngaji-ngaji itu kan. Itu baca Quran dah. Kalau ilmu qiraat ni maksudnya qiraat tu banyak bentuk-bentuk bacaan, dia panggil qiraat. Dan biasa orang sebut ada qiraat 7, qiraat 10 kan. Kita nak bagi kenal yang tu dulu. Kalau qiraat ni biasanya orang akan merujuk kepada dua perkara. Satu, saya bagi dari sudut untuk kita pergi kepada talaki. Satu dia sebut sebagai qiraat 10 yang kecil, ada 10 yang besar. Qiraat tu ada 10 kecil dia panggil asyarah surah. Kalau 10 yang besar asyarah kubra. Satu surah, satu kubra. Dan ilmu qiraat lah. Orang belajar ilmu bacaan Quran. Kemudian yang kecil ni kita bahas ni. Kalau qiraat 10 yang kecil ni biasanya orang mengaji qiraat ni dia akan pecah kepada dua. Satu dia kata qiraat 7, satu qiraat 3. Kan. Kalau yang 7 ni biasa dia akan merujuk kepada Syatibi. Orang kata Tariq Syatibi, mazhab Syatibi, itulah qiraat 7. Qiraat 7 tu apa dia? Ada 7 orang imam. 7 orang imam dan setiap imam tu ada 2 orang perawi. Imam dia ada 7. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Kisai. Semua ada 7 orang imam.
Setiap satu imam tu ada dua orang perawi. Nafi' dia punya perawi dia dua orang. Nafi', Qalun dengan Warsh. Ibnu Katsir dua orang perawi dia, Bazi dan Qumbul. Jadi setiap satu tu ada dua perawi. Yang biasa kita baca dia dalam imam yang nombor 5. Nama dia Asim. Riwayat dia nama dia dua orang perawi dia, Syu'bah dan juga Hafs. So yang biasa kita baca tu dekat imam nombor 5 lah. Perawi yang kedua namanya Hafs. Itu dia duduk dekat Syatibi ni. Okey. Kemudian ada satu lagi namanya qiraat 3. 3 ni dia merujuk kepada Durrah. Durrah Al-Mudiyah. Kalau yang 7 ni Syatibi, orang kata Tariq Syatibi itulah dia qiraat 7. Kalau yang 3 ni dia merujuk kepada Durrah Al-Mudiyah nama dia. Dia ada satu matan Durrah Al-Mudiyah. Kalau yang 7 tu nama dia Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Dia punya matan dia lah. Macam mana kita nak belajar jenis bacaan tu. Kalau yang 3 ni nama Durrah Al-Mudiyah. Karangan siapa? Seorang imam yang hebat, iaitu Imam Ibnu Jazari, Muhammad bin Muhammad Ibnu Jazari. Dia meninggal 833 Hijrah. Kalau yang 7 ni dikarang oleh Al-Imam Syatibi yang meninggal 590 Hijrah. Nama dia Imam Syatibi. Jadi merujuk Tariq itu merujuk kepada jalur Imam Syatibi. Kalau yang 3 lagi tu dia merujuk kepada Durrah Al-Mudiyah. Jalur yang dibina oleh Imam Ibnu Jazari. Okey. Jadi 7 campur 3 ni, 7 campur 3 ni dia jadilah disebut sebagai Asyarah. Ni kubra ya, saya tulis ni sughra, ni kecil. 10 yang kecil. Asyarah sughra ya. Sughra 10 yang kecil. Asyarah sughra. Orang kata qiraat 10 tu dia ada 2. Ada 10 besar, ada 10 kecil. Yang kecil ni dia merujuk kepada 2. Satu Syatibi, Tariq Syatibi, satu lagi Tariq Durrah. Jadi 7 tambah 3 jadi 10. Jadi itu sebut sebagai Asyarah sughra. Okey. Selesai dekat situ. Satu ditulis oleh Imam Syatibi, kedua Imam Ibnu Jazari. Imam Ibnu Jazari 3 tu maksudnya ada 3 orang imam. Setiap satu imam tu ada 2 orang perawi, iaitu yang imam yang nombor 8 lah, 7. Kemudian yang pertama Abu Ja'far nombor 8, nombor 9 Imam Ya'qub, dan nombor 10 Imam Khalaf Ashir. So 10 orang. 7 tambah 3 jadi 10. Jadi nama sekarang Asyarah sughra. Habis sebelah kecil ni. Kemudian kita masuk yang besar pula. 10 yang besar. Ada Asyarah ni kubra. Dia panggil kubra. Asyarah kubra. Qiraat 10 yang besar. 10 yang besar ni apa? 10 yang besar ni 10 orang imam. Yang 7 campur 3 ni sama, duduk kat situ terus. Jadi 10 orang imam. Orang yang sama. Orang yang sama. Jadi 10 orang. Jadi dia di situ Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub dan juga Khalaf Ashir. 10 orang. Jadi yang besar ni qiraat 10 besar. Apa beza dia? Qiraat 10 besar dengan 10 kecil. Sebelum tu yang qiraat 10 besar ni siapa yang susun? Siapa yang tulis? 10 besar ni dia merujuk kepada Tariq Tayyibah. Sini kita panggil Tayyibah. Kalau sini dia panggil Syatibi, 7 ni. Campur 3 Durrah, kan? 7 3 jadi 10. 10 yang kecil. Kalau 10 yang besar ni dia merujuk kepada Tayyibatun Nashar. Dia ada satu matan nama dia Tayyibatun Nashar. Jadi matan itulah yang membahaskan tentang qiraat 10 yang besar. Jadi siapa yang tulis qiraat 10 yang besar ni? Dia ni ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jazari yang meninggal 833 Hijrah. Sama sebenarnya. Orang yang ni yang tulis Durrah ni adalah yang sama. Buat matan Tayyibah. Jadi sama, orang yang sama. Jadi dia apa beza dia kita bincang kemudian. Okey, pertama Al-Imam Syatibi qiraat 7 ni dia meninggal 590 Hijrah.
590 Hijrah dia buat. Dia ambil sanad dia daripada dia tu, dia pergi kepada kitab Taisir sampai kepada Ibnu Mujahid lah ke atas tu. Okey, kita bahas yang Syatibi ni. Jadi Syatibi ni cara dia punya jalur dia satu je. Maksudnya daripada seorang periwayatan sanad dia. Sanad bacaan dia tu seorang ke atas. Torik dia tu seorang. Dia tak banyak. Dia punya galur dia, susul dia, mudah nak faham tentang itu. Kalau Tayyibah ni, Matan Taibah, kalau yang ni kita katakan Syatibi ni dia satu kan. Daripada seorang, orang pertama, seorang, orang kedua, seorang, orang ketiga, seorang. Jadi jalur dia seorang. Lalu Imam Syatibi naik ke atas, turun ke bawah, seorang je. Susul galur sanad dia. Jadi dia dipanggil Asyarah Sughra, kecil. Kemudian lepas Imam Syatibi dia buat namanya yang nama qiraat 7 tu, dia susunkan matan semua tu, masa pun berlalu. 590 dia meninggal, lahir ulama. Disiplin ilmu bacaan ni dia berkembang. Jadi ulama-ulama selepas Al-Imam Syatibi ni dia tengok masih ada sebenarnya wajah-wajah bacaan lain dari sudut bacaan Quran yang juga wajah yang mutawatir, yang betul, ada susu galur dia yang diterima. Maka lahirlah Al-Imam Ibnu Jazari yang meninggal 833 Hijrah, beratus tu, sudah 600, 700, 800, 200 tahun lebih. Selepas 2 tahun lebih tu lahir imam yang besar namanya Muhammad bin Muhammad Ibnu Jazari ni. Dia tengok, ada lagi sebenarnya wajah-wajah bacaan yang lain yang besar, yang betul bacaan, ada susu galur yang cantik, yang sampai kepada ni, cukup syarat-syarat untuk menjadikan dia Quran dan juga qiraat. Maka dia kata perlunya dia menukilkan, buat satu kitab bincangkan tentang bentuk-bentuk bacaan qiraat 10. Maka dia buat satu matan dia nama Thayyibatun Nashar. Thayyibah lah ni, Thayyibah ni nama Thayyibah. Dia buat susu galur dia beza. Kalau ini satu. Kalau ini kita katakan, saya buat satu contoh, satu, daripada satu dia akan pergi 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3. Maksudnya perawi dia ni, dia punya turuk dia. Pada sini tak pecah 1, 2, 3. Yang ni pecah pula 1, 2, 3. Mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Lepas tu yang bawah ni pula dia pecah lagi. Sini, gini. Jadi banyak wajah bacaan tu. Itu beza dia. Jadi lahirlah yang dinama sebagai Asyarah Kubra, 10 yang besar. So dia beza bacaan dia. Contoh, saya bagi contoh bacaan kita yang biasa. Kalau macam tuan-tuan belajar Hafs an Asim, Tarik Syatibi, mad munfasil, mad jaiz munfasil kan, berapa harakat? Berapa? Agak-agak berapa? Takut kan bila kena tanya. Kalau kuliah ni orang tanya tu paling takut. Tu yang rasa macam nak nyuruk kat belakang pintu sana tu kan. Duduk dekat-dekat, alamak silap lah, duduk depan ni kantil pula kena tanya kan. Saya tak tanya, saja umum gitu. Tengok, kalau Tarik Syatibi, dia standard dia 4 harakat. Mad jaiz munfasil. Kan dia ada 4 harakat. Mad jaiz munfasil, mad jaiz kan, standard dia 4 harakat. Kemudian dia ada wajah paling kuat pun ada dalam tu wajah 5 harakat yang daripada Syatibi. Susu galur sebenarnya ke atas tu 4 harakat dia. Dia 4 ni dia panggil tawassut, 4 harakat mad jaiz munfasil. Ataupun faid tawassut dia boleh jadi 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Ya ayyuhallazina amanu. Contoh kan. Tapi bila Tarik Asyarah Kubra ni dia berubah. Dia ada wajah mad jaiz munfasil, dia ada wajah 2 harakat, ada wajah 3 harakat, ada 4 harakat dan juga ada 5 harakat. Nampak? Beza tak? Yang bacaan kita yang biasa, Hafs. Ini saya cerita Hafs saja, jangan cerita yang lain. Hafs saja. Ada 2 harakat, ada 3 harakat, dia ada 2 dia panggil qas, 3 harakat dia panggil faid qas, atas 2, kemudian 4 harakat dia panggil tawassut, kemudian 5 harakat dia panggil faid tawassut. Tengok 2, 3, 4, 5. Jadi kalau tuan-tuan mengaji baca Quran, tiba-tiba baca ya ayyuhallazina amanu, baca pendek, sebenarnya tuan-tuan ikut mazhab mana? Yang tu nak faham tu, mazhab Thayyibah. Jadi bila kita ikut mazhab yang namanya mazhab Thayyibah tu, kena follow lah dia punya kaedah-kaedah dia. Kan? Kalau kita pegang contohnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ambil wuduk ikut Syafi'i, membatalkan wuduk Syafi'i. Betul? Kan?
Kalau ambil wuduk secara Hambali, membatal pun cara Hambali, mazhab tu. Kan? Serupa dalam bacaan Quran pun dia ada mazhab dia juga. So kalau kita mazhab, kita baca Syatibi dengan wajah 4 harkat, kena 4 harkat lah. Terus. Ataupun boleh dengan 4 dengan 5 daripada mazhab Syatibi. Tapi kalau kita baca daripada Taibah, boleh yang 2 harkat. So boleh 2 harkat, boleh 3 harkat, boleh 4 harkat, boleh 5 harkat. Itu yang wajah yang boleh pada mat munfasil. Banyaklah lagi yang lain-lain. Ni saya nak bagi yang mudah nampak lah bezanya antara Hafs an Asim, Tariq Syatibi tadi yang 7 dan juga yang 10, yang kecil dan juga yang besar. Okey, itu bagi nampak rangka sikitlah ilmu qiraat. Jadi malam ini tu yang 46. Okey. Malam ni saya nak talaki sikit, kita ambil bacaan. Yang ni saya tutup boleh dah ni. Kita ambil bacaan sikit daripada riwayat lain lah. Kita ambil ni, banyak ni. Kita ambil bacaan yang paling banyak khilaf. Yang paling banyak khilaf. Kita talaki sikit malam ni. Okey. Paling banyak khilaf ialah riwayat Ruwais. Ini Imam Yaqub ni imam yang ke-9. Perawi dia yang pertama bernama Ruwais. Dia setiap satu imam tu dia 2 perawi. Perawi yang pertama kepada imam yang ke-9, Imam Yaqub nama dia. Perawi yang pertama namanya Ruwais. Bukan Wais. Wais tu Wais Warat kan, Wais Mangan. Itu Wais kan. Ini Ruwais kan. Kan. Perawi dia memang. Dia paling banyak khilaf. Kita nak malam ni talaki surah Fatihah aja. Kita baca. Apa wajah dia yang berbeza dia daripada bacaan kita Hafs kan. Yang pertama dekat sini. Dia ada nama dia Saktah Haq nama dia. Dia baca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nah kat ujung tu. Nama dia Saktah Haq. Kata Al-Imam Ibnul Jazari, wal ba'du naqal bin nahwi alamina mufuna. Itu kalau orang mengaji qiraat dia kena hafal lah dari dalil tu. Wal ba'du naqal wal ba'du naqal binahwi alamina mufuna. Tu dalil dia. Kalau kita ngaji tu, tok guru dia akan tanya siap satu. Okay, itu yang pertama, boleh 2 wajah. Alamin dengan alaminah. Saktah. Hafs kita ada juga sebenarnya, cuma kita tak perasan. Dia tak nyatakan saktah. Contohnya kita baca al-qari'ah, mal-qari'ah. Kan? Hujung tu, itu jenis saktah. Tapi kat Fatihah kita tak ada. Tapi yang ni, yang Imam Yaqub ni dia ada Ruwais. Itu tempat yang pertama. Alamin tu 2 wajah, alamin dengan alaminah. Yang kedua, dia ada wajah kat sini, disebut sebagai wajah idgham kabir. Nama dia idgham kabir. Tuan-tuan pun biasa dengar ni, ulang kaji je, dah biasa baca ni kan. Sini banyak qurra ngajar. Pada perkataan Ar-Rahmanir Rahim tu, Ar-Rahmanir Rahim nak masuk Malik Yaumiddin tu, situ ada nama dia wajah idgham kabir. Idgham kabir ni maksudnya apabila huruf pertama bertemu dengan huruf yang kedua, huruf yang sama huruf. Maksudnya sini mim, dia akan bertemu dengan mim. Bila kita baca wasal, saya ringkas sajalah, dia banyak jenis. Kita ambil jenis yang ini. Mim dengan mim ni boleh baca masuk terus. Masuk terus. Mim pertama masuk mim yang kedua. Dia baca dengan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia baca. Tapi dekat sini dia boleh baca dengan 3 wajah. Dekat hi ni, dia ha ya mim ni kan. Ha ya mim. Gitu. Ya ni dekat sini dia boleh baca dengan 2 harkat, boleh baca dengan 4 harkat, boleh baca dengan 6 harkat. Kemudian mim situ dia ada dengung. Okay. So dia boleh baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tu yang pertama. Dia boleh wajah yang kedua, ni idgham kabir nama dia. Dia masuk. Idgham kabir tu mim pertama masuk mim kedua, dia sabdu terus. Wajah yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 2. Yang ketiga 6 harkat. Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pada perkataan hi tu, sebab situ dia ada mat.
Huruf mat sebelum idgham kabir tu dia boleh baca 3 wajah. 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Baca dengan qas, tawassut dengan isbaq. Dan istilah orang belajar ilmu qiraat ni, qas tu 2 harakat, tawassut 4 harakat dan isbaq 6 harakat. Situ khilaf dia. Maksudnya dekat situ yang pertama, sini dia ada wajah yang kedua 2 harakat, yang kedua, yang ketiga dan keempat wajah dia. Malik Yaumiddin bagi Imam Yaqub dia baca macam kita biasa, Malik Yaumiddin. Sebab idgham kabir ni ada bagi riwayat Susi, dia baca dengan idgham kabir juga tapi Malik Yaumiddin. Dekat sini Yaqub dia baca macam kita, Malik Yaumiddin. Okey, situ habis. Kemudian pada perkataan sirat pula. Sirat ni dia baca dengan sin. Kalau idgham kabir tadi waqila an Yaqub Mali bin Ala. Itu dalil dia lah. Waqila an Yaqub Mali bin Ala. So dia kena baca idgham kabir. Itu dalil pada taibah yang tadi kita katakan matan taibah tu. Okey, kemudian perkataan huruf sad lah, sirat ni ada 2 tempat. Sirat yang pertama ni nombor 5 dan sirat yang kedua nombor 6. Dia boleh baca dengan sin, boleh baca dengan sad. Dia ada dengan wajah khilaf dekat situ. Boleh baca dengan sin. Dia dalil dia wabisini tib itu kita kalau dekat durah. Kalau dekat sini dia kata zin khulfan as-sirat tamak sirata zin khulfan, itu dalil dia disebut. So dah berapa? 5 6. Kemudian alaihim dia baca dengan alaihum. Kemudian 6 7, sorry ni 7 ni 8. Alaihum yang kedua. Dua-dua tu alaihum, dia kata alaihimu ilaihimu ladaihimu bidhammir kasirha'i zabyun fahimu. Itu dalil dia. Kemudian yang ke-9 pada waladhdallin dia ada wajah macam tadi nama saktaha pada mat, pada muzakkar salim, alaminah serupa dia waladhdallinah. Di situ nama dia saktaha. So ada 9 tempat khilaf dengan bacaan kita yang biasa. So malam ni kita talaki ambil bacaan ini je. Boleh nampak dia kerangka. Tiap-tiap satu tu ada syarah dia. Kenapa alaminah ni, apa cerita dia ada. Yang ni alaihum ni mana pula kabilah-kabilah yang baca alaihum tu, ada cerita dia. Sin tu pula, siapa pula sin dengan sirat tu, apa sejarah dia, ada cerita dia di sebalik dia. Waladhdallinah tu pun ada cerita dia di sebaliknya. Cuma kita malam ni kita nak talaki. Saya nak mengijazahkan pada tuan-tuan bacaan dengan riwayat Ruwais dari qiraat Yaqub. Tarik dia tarik taibah. Ni kata taibatun nasyar. Tarik taibah. Asyarah masuk asyarah kubra. Qiraat 10 yang besar. Okey. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut pada belakang. Kita ambil surah Fatihah malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tak masuk gia kan? Macam kelas tu tertarik-tarik kan? Dia kena berlatih sikit sebab tak pernah sebut kan? Dia hi tu, pada kita hi tu 2 harakat, kemudian tu kena ada 2. Saya buat dulu, tuan-tuan dengar. Tengok yang panjang mudah sikit kita nak tangkap. Ambil 6 harakat. Saya buat dulu, dengar ya. Kalau 6 harakat, Ar-Rahmanir-Rahim. Hi tu 6. Ar-Rahmanir-Rahim. Lepas tu tu 2 harakat. Him Maliki Yaum. Kalau 4 him dia ada. Kalau 2 him Maliki Yaumiddin. Okey. Okey, saya buat yang 2 tu. Dengar, saya ulang 2-3 kali. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau 4 Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Okey, cuba 2 saya buat, kita ikut. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Cuba. Rahim. 4 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
yaumiddin. Okey, dah masuk ya tu masuk dah. Okey, 4 harakat lah. Ataf. Ataf ni maksudnya kita ambil wajah yang kedua. Ada wajah 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Okey, cantik. Kita ambil 6 harakat pula. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Okey, cantik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kemudian sirat ni dengan huruf sin. Bila sin tu kita kena senyum. Sirat. Kalau sad, dia sifat safir. Tuan-tuan belajar tajwid kan, safir. Dia ada desiran. Orang kata macam bunyi angsa lah. Mulut dia tak boleh muncung. Muncung tu sad Melayu. Surat tu Melayu. Kalau Arab dia senyum. Tu kalau sad. Kalau sin kita kena tarik. Nipis bunyi dia. Ihdinas siratal mustaqim. Nipis sikit lagi, tak cukup nipis. Ihdinas siratal mustaqim. Cantik, ha? Kemudian sirat yang kedua dengan sin juga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cantik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu gear dia goyang, tak masuk kan. Sebab dah panjang, lepas tu nak ada nah pula ujung dia, memang payah. Alaihum pula lagi. Okey, kita ambil yang ujung ghairil. Saya tak nak komen sangat tentang mad lazim tu, itu tuan-tuan belajar tajwid lah. Kita nak tengok yang qiraat dia tu ya. Okey. Ghairil, alaihum waladdal. 6 harakat tu linah Cuba sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia tak ada aminah, tak ada yang tambah aminah pula tak ada. Situ tak ada aminah, dia amin aja. Amin wajah dia. Amin ni dia bukan daripada ayat Quran. Dia bukan daripada ayat Quran. Dia amin tadi lah sejarah amin. Itu kita cari slot lain pula cerita tentang amin aja. Dia ada sejarah amin panjang cerita dia. Tu bacaan bagi yang pertama. Maksudnya bacaan riwayat yang paling banyak khilaf dalam qiraat. Dalam qiraat 10 yang besar. Kalau qiraat 10 yang kecil dia tak ada. Wajah nah ni tadi dia tak ada. Dia tak ada wajah saktahak. Okey saya baca, tuan-tuan ikut. Kita baca pada mula sampai habis. Sekali lalu terus sekali lalu kita baca sama-sama. Okey ikut saya sama-sama. Dengan wajah tadilah. Kemudian yang pada idgham kabir ni kita ambil wajah 6 harakat aja sekali lalu 6 harakat terus sekali sampai habis Okey ikut saya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut, bukan follow belakang, ikut sekali sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey ya, boleh. Sekali lagi. Saya bagi tuan-tuan nak baca. Boleh ya? Kita cuba dulu. Kemudian saya follow. Lagi saya follow. Saya buat okey. 1 2 3. Bis Amin. Makmum seorang, imam ramai kan. Okey ya. Okey, kita cuba sekali lagi. Kita ambil bagi tamam. Saya baca, kemudian ni tuan-tuan ikut kat belakang. Satu-satu ayat ya. Kita bagi pengemas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah. Boleh dapat ya? Okey, itu namanya riwayatnya ialah riwayat Ruwais an Yaqub. Boleh dah tuan-tuan semayang seorang-seorang tu nak baca tu boleh dah. Jadi imam tak ada lagi ngaji perhabis tu kan. Dapat nampak wajah bacaan dia. Saya ijazahkan macam power kan bagi ijazahkan benda orang. Bolehlah kita belajar kan tahu-tahu. Saya ada beberapa masjid minta saya ngajar qiraat. Masjid Omudiyah Seksyen 19 Shah Alam, Masjid Alam Impian kat Surau Maksum tu saya mengajarlah dan ajar qiraat. Ada yang minat dia yang belajar qiraat kuliah maghrib macam inilah, talaki macam ni. Okey. Kemudian ni yang paling banyak wajah bacaan dia. Sudah dapat dah tu. Saya turunkan ijazahkan beri tuan-tuan ya. Ruwais an Yaqub, tariq dia Syarah Kubra. Tariq Tayyibah dia panggil kan. Okey. Okey, kita ambil pula wajah yang kedua. Berapa ni? 8-5 minit. Insya apa tuan imam. Sekejap lagi kan. 8 suku. Ada 10 minit lagi tempat lagi. Kita ambil satu lagi wajah bacaan. Kita ambil wajah bacaan khalat. Khalaf ataupun khalat. Kita ambil khalat.
Imam Hamzah. Imam Hamzah ni imam yang ke-6. Imam Hamzah. Hamzah ni imam yang ke-6. Imam yang ke-6 dia ada 2 orang perawi. Khalaf dan juga Khalad. Jadi baca dia lebih kurang sama aja. Ada beza sikit aja. Okey. Ni perawi dia yang kedua. Apa beza bacaan dia dengan bacaan kita? Pada tempat yang pertama dia Maliki Yaumiddin, dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Kata Imam Ibnul Jazari, Maliki nal zillan rawa. Itu dalil dia daripada Tayyibah. Itu tempat yang pertama, beza. Tempat yang kedua pada perkataan sirat. Sirat. Sirat yang pertama dan juga sirat yang kedua. Dia boleh baca dengan nama dia Ishmam. Ishmam Zai. Baca Ishmam, kita baca tak mana kan, kita tahu kan, hafs satu tempat aja. Tapi yang ni Ishmam pada huruf Sad. Huruf Sad tu Ishmam. Ishmam maksud dia moncong. Ishmam, moncong kan. Jadi Ishmam dia bukan baca dengan Sad. Ada perkataan sirat tu, ada kabilah yang baca dengan huruf Zai. Dia baca dengan Ihdinaz Zirat. Dia jadi Ihdinaz Zirat. Jadi gini. Zirat, Zai, Ra, Alif, Ta. Ihdinaz Zirat. Dia baca dengan Zai. Ihdinaz Zirat. Zirat, Zai. Ada, maksudnya ada wajah ni diambil daripada Nabi SAW. Kabilah yang baca macam ni. Kan? Baca Zai. Tapi kabilah ni dia bukan Zai biasa. Dia jenis mulut moncong. Moncong. Pada Zai ni, Ihdinaz Zirat, dia kena moncong mulut. Tu dia ada Ishmam. Zai tapi diishmamkan. Itu yang dia katakan. Dia kata wasadu kazai dhafal awwalu qif. Kata Imam Ibn Jazari, wasadu kazai dhafal awwalu qif. Sad itu dengan huruf zai. Bagi Imam Hamzah lah, perawi-perawi dia ni. Dia kata. Jadi Ihdina zirat, sepatutnya zai dia kena ada bunyi kan, gitu kan, dan kita tarik. Tapi dia kena ishmam, kena moncong. Kena moncong. Zirat. Jadi bunyi dia seolah-olah zai ni bunyi huruf, jadi bunyi huruf za bunyi dia. Kalau tengok pada depan kita akan nampak ihdina zirat. Bila moncong secara automatik dia akan kembung ke depan kan. Dia bunyi macam besar. Jadi bunyi dia bunyi huruf za. Tapi sebenarnya huruf zai yang dimoncongkan. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kena moncong. Kalau hilang moncong tu dia tak masuk qiraat mutawatir. Dia masuk qiraat syazah. So ada kabilah yang baca dengan Nabi dengan kaedah itu. Nabi kata okey, tak ada problem. Wajah bacaan tu. Tengok orang jaga baca Quran ni bukan senang tuan-tuan. Kita ambil solid dah, itu pun tak baca juga kan. Kita baca mudah. Ada wajah itu. Itu pada yang pertama. Kemudian serupa juga sirat yang kedua tu zirat dia zai yang dimoncongkan, dia ishmamkan. Zirat, zirat, zirat. Dia kena moncong. Zirat. Jadi bunyi dia seperti bunyi huruf za. Dia 3 huruf huruf lithawi dekat ada dekat antara 2 lidah ni, huruf tha, zal dan juga huruf dha. Ni kau boleh ngaji tajwid lah. Tha, zal, dha. Dia kena antara 2 lidah, kena nampak lidah sikit. Makhraj dia lah. So za daripada itu. Jadi kita kena muncungkan ziratal tapi huruf zai. Zirat, tapi bila kita muncung dia jadi tebal. Kalau dengar huruf za. Okey. Itu satu, ni 2. Tempat yang kedua, ni tempat yang ketiga. Tempat yang keempat, dia alaihim ni dia baca dengan alaihum. Sama. Kat ni alaihum. Dia kata bi dhammil kasril ha'i zabyun fahimu, kata Imam Ibnu Jazari. So dia masuk dalam huruf fa tu ialah rumus bagi Imam Yaqub. Okey. So ada berapa tempat? 5 tempat je lah. 4-5 tempat. Okey, kita ambil daripada riwayat Khalad, qiraat Imam Hamzah. Tarik Tayyibah. Okey, ini lebih mudah sikit lah. Cuba ishmam tu payah sikit. Okey. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba moncongkan mulut dia. Zai. Kalau biasa ihdina ziratal itu zai, tapi moncong. Ihdina ziratal mustaqim. Ihdina ziratal, bunyi za tapi huruf zai ya. Sekali lagi. Ihdina ziratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, kita cuba sekali lagi. Saya baca, tuan-tuan ikut kat belakang. Ikut ikut kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, ikut sama-sama dengan saya. Baca sama-sama sekali ya. Sama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bagi azan.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
Alhamdulillah, muslimin muslimat hadirat yang kasih sekian. So kita dah kita ambil bacaan daripada 40 riwayat. Dia ada 10 yang kecil tu, maksudnya ada 20 rawi. Kemudian 10 yang besar ada 20 rawi. So ada 40 riwayat. Daripada 40 tu kita dah baca 2. So saya ijazahkan pada tuan-tuan surah Al-Fatihah saja, bukan surah lain, Fatihah aja dah boleh baca, ada bunyi sikit. Okey, kita pergi landing bagi saya 5 minit kita landing. Okey, yang tu saya ceritakan tu tadi tu sedikitlah dia punya kerangka bentuk bacaan 2 riwayat daripada 40 riwayat itu. Kalau kita tengok betapa antara bacaan riwayat yang mutawatir dengan yang syazah. Satu dalam qiraat ni dia ada nama dia mutawatir. Mutawatir. Satu lagi syazah. Yang mutawatir ni kita bolehlah buat solat yang 40 tu. Kemudian selain daripada itu nama dia syazah. Dia ada syarat untuk jadi qiraat ni. Kata Imam Ibnul Jazari, kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu fa hadhihi salasatu al-arkanu wa haitsuma yakhtallu ruknu athbiti syuzuzahu law annahu fis sab'ati. Syarat untuk nama dia Quran qiraat tu ada 3. Satu, dia bahasa Arab. Kedua, bertepatan dengan resam Osmani. Dan ketiga, sah sanad. Cukup 3 syarat ni, dari sudut qiraat dia jadi mutawatir. Jumhur kata gitu. Berbeza dengan belajar hadis. Hadis ada kerangka-kerangka hadis. Ini belajar Quran. Tak sama. Mutawatir Quran, mutawatir hadis, takrif dia tak sama. Orang belajar mengaji reti dia faham. Kalau kita tak belajar, tak apa nak faham. Ingat macam sama je mutawatir. Tak. Mutawatir hadis dia ada kerangka dia. Mutawatir Quran dia ada kerangka dia. Itu beza. Kalau Quran dia ada 3 syarat tadi. Ada ulama kata satu tu pun yang wasaha isnadan, sah sanad. Kalau mutawatir itu sanad pun katakan dah Quran. 3 tu baru jadi Quran. Okey. Kita nak pergi landing ni. Kalau yang namanya mutawatir tu, kalau khilafnya antara hafz kita dengan bacaan yang lain-lain tu, dia tak banyak. Lebih kurang ada pada bacaan alamin ni tadi, Ar-Rahmanir Rahim, Malikiyau, kan? Sirat, sin, sad, ada yang baca dengan sin, ada baca dengan sad. Kemudian yang kedua alaihim, alaihum, ada alaihimu bacaan bagi Ibnu Katsir. Sebab kita 40, kita baru baca 2 tadi. 40. Ada alaihim, ada alaihimu. Ibnu Katsir dengan Abu Ja'far. Alaihum yang kedua waladdallin. Sikit aja. Lebih kurang 2, 4, 6, 8, 9 tempat aja. Khilaf tu mutawatir. Tapi sebenarnya kalau kita pergi dekat yang syazah, yang saya katakan syazah ni tadi, syazah ni surah Fatihah saja dia ada sekitar lebih kurang dalam 70 lebih khilaf. Maksudnya wajah bacaan surah Fatihah saja, wajah yang khilaf pada syazah tu lebih daripada 70 wajah. Dia ada sini semua ni. Ni saya pergi ni, ni semua. Ini lain tahun lah, tahun depan kan. Dapat tak tahu bila tak ada penceramah tu, bila jemput kita sambunglah cerita ni pula bab syazah ni. Menarik sebenarnya. Ada tu. Nak ceritanya betapa para ulama ini menjaga bacaan Quran tu bukan satu benda yang senang. Yang syazah tu satu-satu kita buka kitab tafsir tu ada wajah begini, ada wajah begini. Pada iyyaka na'budu je, iyyaka na'budu wa iya tu kan, situ aja 18 wajah syazah. Situ sahaja. Jenis-jenis dia. Jadi nak jadi kita baca sekarang yang dah sampai pada kita ni bukan senang. Ulama-ulama dulu nak jaga bacaan tu sampai kita ni tinggal satu je hafz kan. Yang lain tu semua hilang dah. Dia ada ulama betapa mereka ni ulama-ulama ni. Sebab itu kalau kita tengok Imam Nafi', dia kata aku mengambil daripada 70 orang tabi'in. Imam Nafi' ni imam yang pertama, qiraat yang pertama. Imam Nafi' dia kata aku ambil daripada 70 orang tabi'in, ambil bacaan dia kata. Dan setiap bacaan tu ada bentuk berbeza-beza. Dia imam qiraat. Dan dia nak jadi ikhtiar Nafi' tu, macam mana nak jadikan bacaan itu, dia letakkan setiap wajah bacaan itu yang ada 2 wajah yang sama, yang ada berturutan wajah, baru dia ambil. Jadi itu ikhtiar, itu perbahasan qiraat lah. Jadi bukan senang sebenarnya para ulama ni nak menyusun disiplin ilmu ini untuk dibaca sampai kepada kita pada hari ini. Jadi kita bersyukur sangatlah sebab janji daripada Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lafizun. Kami yang menurunkan Quran kata Allah, dan kami pastikan ia terpelihara kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sudut qiraat ni Nabi dia pesan wala tumaru
fil qiraat. Jangan kamu berbantah-bantah, berbalah-balah. Sungguhnya kalau kita berbalah bab qiraat ni, balah gini kata gini-gini, sungguh dia membawa kepada kekufuran. Dia kata unzilal Quran ala sabatu a'ruf faqra'u ma tayassaru minhu. Quran ni turun dengan 7 huruf. Pelbagai bentuk wajah bacaan. Baca yang mudah bagi kita. Tu kalau kita belajar, kita reti baca lain, boleh, rasa boleh baca. Tak ada masalah. Cuma jangan berbalah, kata kan. Bila kita faham di sebenarnya ilmu ni, kita boleh. Sebab sahabat pun berbalah tentang qiraat ini. Jadi saya rasa sampai itu dulu untuk hari ini, insya-Allah. Ada di waktu lain, waktu kita bertemu lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.